Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini adalah satu pengakuan Perdana Menteri yang pasti mengejutkan ramai. Menyebut nama Najib Razak. Bercakap tentang bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ada yang tertanya-tanya, apa perkembangan terkini keputusan pembebasan Najib Razak? Adakah beliau boleh dibebaskan sebelum PR16? Adakah Anwar Ibrahim akan membuat pengumuman berkaitan dengan ini? Nah, itu semua menjadi penantian dan persoalan yang paling besar. Tetapi yang terkini, saudara-saudara, Perdana Menteri syak pihak obses pada Najib ada helah tertentu. Nah, siapakah pihak-pihak ini? Anwar Ibrahim mempersoalkan ketaksuban sesetengah yang jelas terhadap skandal 1MDB dan bekas PM Najib Razak yang kini mendekam dalam penjara. Ketika masih ada banyak lagi kes berkaitan rasuah yang melibatkan kerugian bernilai berbilion-bilion ringgit. Bercakap dalam program 101 Is terbitan Al Jazeera, Perdana Menteri menegaskan sikapnya kekal dalam isu 1MDB. Turut menegaskan terdapat berbilion-bilion ringgit lagi yang dicuri oleh para pemimpin lain. Maksudnya dengan ditegaskan berbilion-bilion ringgit yang dicuri oleh para pemimpin lain. Siapakah pemimpin-pemimpin ini dan di manakah uang berbilion-bilion ini disembunyikan ataupun disimpan? Adakah selepas ini terdapat serbuan lagi? Terdapat pembongkaran baru lagi berkaitan dengan duit berbilion ataupun timbunan uang ringgit ini? 1MDB satu kes besar sedang berjalan. Ia berterusan, tetapi mereka yang taksub dengan Najib dan 1MDB saja. Saya tidak berkongsi sentimen dengan mereka. Jika Anda mendengar mereka, seolah-olah satu-satunya masalah di Malaysia ialah Najib dan skandal 1MDB. Saya beritahu Anda, ya, Najib sebahagian daripada skandal itu. Bukan Najib saja sebagai PM. Ada PM lain sebelum dia, Menteri Keuangan lain sebelum dia. Selepas dia, kejar mereka. Ini adalah satu input daripada Anwar yang pasti mengejutkan rakyat Malaysia, terutamanya netizen. Rupanya bukan Najib saja sebagai PM. Ada Perdana Menteri lain sebelum dia. Siapa sebelum Najib? Dan dikatakan sini, Menteri Keuangan lain sebelum dia dan selepas dia. Siapakah Menteri Keuangan sebelum Najib dan selepas Najib? Adakah mereka-mereka ini, bekas menteri ini, bekas Perdana Menteri ini yang disebutkan Anwar ini adalah penyakau terbesar di Malaysia yang disebut melibatkan dana berbilion-bilion ini? Mengapa lindungi sesetengah orang? Mengapa ada obsesi ini, kata Anwar. Wartawan yang menjadi host program itu, Mary Ann Jolie, kemudian mencela bahwa skandal 1MDB adalah salah satu kes kleptokrasi terbesar yang diketahui dunia setakat ini. Anwar bagaimanapun, dengan pantas menambah, daripada apa yang Anda tahu, Mary. Tambah Anwar yang juga Menteri Keuangan, ketika ini dia menjadi PM justru tahu lebih banyak lagi maklumat berkaitan skandal negara. Dan ya, saya katakan, 1MDB adalah skandal keuangan yang sangat besar. Tetapi terdapat ada berbilion lain yang dicuri yang mesti diselesaikan. Anda rasa adakah banyak lagi sebenarnya skandal yang lain yang sebenarnya Anda tahu, hanya tunggu masa saja untuk dilepaskan? Kita nantikan saja apa yang berlaku setelah ini. Yang penting kita nantikan siapa penjahat-penjahat sebenarnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Semakin hari semakin panas, semakin hangat orang bercakap tentang berita pemilihan PKR ataupun pemilihan jawatan nombor 2 parti di dalam PKR ataupun jawatan timbalan presiden PKR. Ada yang kata ini akan mengundang perpecahan.
ada yang kata yang merespon nih berkaitan dengan berita perdebatan di antara Nurul Izzah dan Rafizi Ramli. Kalaulah debat ini akan diteruskan, ada yang kata ini akan menyebabkan perpecahan di dalam parti. Apatah lagi perebutan ataupun pertandingan jawatan nomor 2 parti. Kepada penyokong Rafizi sudah pasti mahu Rafizi dikekalkan. Kepada yang menyokong Nurul Izzah, beberapa ketua cabang sebelum ini telah menyuarakan sokongan mereka terhadap Nurul Izzah. Jadi pada akhirnya, adakah perpecahan ini melibatkan gerakan atau langkah tumbangkan PKR, ataupun boleh katakan ada wakil rakyat yang akan keluar daripada parti di sebalik perlawanan ini. Nah, saudara-saudara, satu lagi peletakan jawatan mengejutkan melalui satu sumber dikongsikan Malaysia Kini bertarik 15 Mei. 15 pemimpin PKR cabang Masjid Tanah letak jawatan. Bagi saya ini pasti satu peletakan jawatan mengejutkan kepimpinan PKR khususnya. Sebanyak 15 pemimpin PKR yang baru menang dalam pemilihan cabang Masjid Tanah dikatakan letak jawatan hari ini berkuat kuasa serta-merta. Dua sumber PKR masing-masing dari Melaka dan ibu pejabat PKR mengesahkan perkara itu kepada Malaysia Kini. Saya tahu 15 pemimpin PKR Masjid Tanah letak jawatan. Antaranya Timbalan Ketua Cabang Sunar Misran, Naib Ketua Cabang Lee Kin Myo, dan 13 EJK letak jawatan kata sumber dari Melaka itu. Sementara itu, sumber dari pejabat PKR memberitahu mereka menerima surat peletakan jawatan pada 12.30 tengah hari ini bertarik 15 Mei. Difahamkan mereka letak jawatan kerana hilang percaya dengan pimpinan Ketua Cabang Masjid Tanah Halim Bacik. Untuk rekod, Masjid Tanah salah satu cabang yang menyaksikan keputusan pemilihan badan tanpa kepala dengan calon Ketua Cabang Amran Othman kalah kepada Halim. Pasukan Amran menang majoriti jawatan yang dipertandingkan. Dalam perkembangan sama, ketika dihubungi mengulas dakwaan peletakan jawatan berkenaan, Setiausaha Agung Fuzia Saleh berkata, dia tidak dapat mengesahkan kerana berada di luar kawasan. Jadi saudara-saudara, ini langsung tidak disebut berkaitan dengan pemilihan jawatan nomor 2 parti di antara Rafizi dan Nurul Izzah. Tapi bagi saya 15 pemimpin yang meletak jawatan ini adalah satu peletakan jawatan yang mengejutkan ramai. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Mungkin kita dapat lihat beberapa waktu kebelakangan ini kita mendengar tentang pemilihan PKR. Nama Nurul Izzah, anak kepada Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga nama Rafizi Ramli disebut-sebut. Ada yang tertanya-tanya, adakah Anwar akan membantu Nurul Izzah menang? Ataupun sebenarnya Anwar memang tak terlibat di dalam pemilihan ini. Tapi pada akhirnya bercakap tentang kedudukan Nurul Izzah di dalam PKR, walaupun Anwar Ibrahim sebagai PM, sebagai Presiden Parti PKR, dan sebagai ayahanda beliau sendiri, rupanya ada perkara yang Nurul Izzah tidak setuju terhadap Anwar Ibrahim. Berkaitan dengan kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, Nurul Izzah sedia sampaikan bantahan pada Anwar. Nurul Izzah sekali lagi mengulangi pendiriannya yang tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan menyambung kontrak Azam Baki sebagai pegawai tertinggi SPRM buat kali kedua. Calon timbalan Presiden PKR itu berkata, dia sedia menyuarakan bantahan tersebut kepada Presiden Parti Anwar Ibrahim yang juga bapanya jika terpilih dalam pemilihan dijadwalkan pada 23 Mei ini.
Saya akan bercakap mengenai Azam dalam skop parti, katanya kepada media. Adakah dengan ini Nurul Izzah berani untuk bersuara, berani untuk membantah, dan kalau ada apa-apa yang Nurul Izzah tidak suka, keputusan kerajaan, keputusan parti, keputusan Anwar, Nurul Izzah boleh membangkang, ataupun sekiranya tidak sehaluan lagi dengan parti, dengan Anwar Ibrahim, adakah Nurul Izzah akan keluar dan tubuh parti baru? Kalau tubuh parti baru, Nurul Izzah tubuh parti baru dengan siapa? Nah, mungkinkah dengan KJ dan juga mungkin dengan Syed Saddiq, kita pun tidak tahu. Nah, nak cakap Nurul Izzah keluar PKR pun saya rasa masih terlalu awal. Sedangkan sekarang Nurul Izzah bertanding untuk jawatan nomor 2 di dalam parti PKR. Nah, akhirnya Nurul Izzah sedia untuk menyampaikan bantahan kepada Anwar berhubung pelantikan ataupun pelanjutan kontrak Azam Baki.